Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita teruskan subjek sains pagi ini dengan topik baru, jirim. Okey, kita akan masuk kepada sifat keadaan jirim. Okey, pertama sekali, apa tu jirim? Okey, kamu kena tahu jirim ialah objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jisim ni macam berat lah. Okay. Jirim ialah objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay. Jirim kita boleh rasa. Okay. Jirim boleh dirasa, disentuh dan dilihat. Okay. Jirim juga wujud dalam 3 keadaan. Pepejal, cecair dan gas. Okey, kita tengok contoh setiap satu. Okey, contoh bagi pepejal. Okey, ini ialah contoh jirim untuk pepejal. Okey, kayu, getah, logam, plastik, agar-agar dan kek adalah contoh bagi pepejal. Okey, contoh untuk cecair, air, susu, minyak dan peluh. Okey, contoh untuk gas, udara, steam, oksigen dan karbon dioksida. Okey, ada banyak jirim di sekeliling kita. Okey, ini ialah contoh jirim di sekeliling kita. Okey, jirim yang cikgu tunjuk ni, ini belon. Okey, dalam bentuk pepejal. Okey, dalam keadaan dia ada jirim ni ada 3 keadaan kan, dia wujud dalam 3 keadaan, pepejal, cecair dan gas. Okey, ini nama objek tu, nama jirim tu. Belon dalam keadaan pepejal. Ini apa ni, kek, pepejal. Ini pun pepejal. Yang ini cecair. Yang ini gas. Steam kan uap air. Okey, jelas ya? Okey, ini ialah jisim di sekeliling kita. Baik, kita tengok sifat-sifat bagi pepejal. Jirim tadi ada 3 keadaan kan? Pepejal, cecair dengan gas. Okey, jadi setiap keadaan jirim ini, keadaan tu maksudnya pepejal, cecair, gas tu, dia ada sifat-sifat yang berbeza. Okey, kita tengok satu-satu sifat bagi pepejal. Okey, pepejal dia ada jisim. Jisim tu macam berat. Okey, dia ada bentuk yang tetap. Okey, dia memenuhi ruang ataupun dia ada isi padu yang tetap. Nanti cikgu akan beri contoh. Ini tidak boleh dimampatkan. Okey, kita tengok contoh setiap satu bila penyiasatan membuktikan menyiasat sama ada pepejal itu mempunyai jisim. Okey. Okey, pepejal mempunyai jisim. Okey. Ni pepejal ni batu kan? Okey, bila diletakkan di atas ceper neraca tuas seperti ditunjukkan dalam raja, kamu perhatikan penunjuk neraca tuas. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Penunjuk neraca tuas ini akan bergerak. Okey, bila dia bergerak, bila batu diletakkan ini bermaksud pepejal ini mempunyai jisim. Okey, dia ada jisim, dia ada berat, dia ada jisim. Okey. Okay, next untuk eksperimen seterusnya yang menunjukkan pepejal memenuhi ruang. Okey. Kamu isi air ke dalam sebuah bikar sehingga penuh. Yang ini awal eksperimen ni. Kemudian kamu masukkan batu ke dalam bikar itu. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Air di dalam bikar didapati melimpah keluar. Ini membuktikan bahawa pepejal memenuhi ruang. Air sudah penuh di bikar. Bila masukkan lagi batu, okey. Batu ni pepejal kan? Jadi air tumpah. Maksudnya dia memenuhi
ruang. Okey. Seterusnya, pepejal mempunyai isi padu tetap. Okey. Ini awal eksperimen ni, isi 30 cm padu air ke dalam silinder penyukat. Kemudian kamu masukkan batu ke dalam silinder penyukat itu. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Okey, yang awal tadi 30, bila batu masuk jadi 57. Jadi batu ini ada isi padu yang tetap. Berapa isi padunya? 57 tolak 30. 27 cm padu. Isi padu untuk batu. Jadi ini membuktikan yang pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Okey. Kita masuk kepada sifat-sifat cecair. Okey. Cecair mempunyai jisim yang tetap, mempunyai isi padu yang tetap, mengikut bentuk bekas dan tidak dapat dimampatkan. Okey, dari segi eksperimen kita tunjuk satu-satu. Okey, cecair mempunyai jisim. Apa eksperimen membuktikan yang cecair itu mempunyai jisim? Okey, kamu letak bikar di atas ceper neraca tuas. Okey, tuangkan sedikit air ke dalam bikar. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Yang ini penunjuk neraca tuas itu bergerak. Bila bergerak bermaksud cecair mempunyai jisim. Okey, dia ada berat lah, dia ada jisim. Okey, cecair mempunyai isi padu yang tetap. Okey, kamu tuang 50 cm padu air ke dalam silinder penyukat. Kemudian pindahkan ke dalam bikar. Bandingkan isi padu. Air yang sama tu kasih pindah ke sini. Pindah ke bikar. Apa yang kamu perhatikan? Isi padu air dalam bikar sama dengan isi padu air di dalam silinder penyukat. 50 cm di sini bila pindah ke sini pun tetap juga 50 cm walaupun bekasnya ini berlainan. Okey, jadi apa kesimpulan yang boleh kamu buat? Cecair mempunyai isi padu yang tetap. Okey, jelas ya? Pepejal, cecair. Okey, kita masuk kepada gas. Last. Cecair mengikut bentuk bekas yang diisinya. Okey, bila kamu masukkan air dalam bekas yang pertama ni, okey, dia mempunyai bekas yang berbeza kan? Nanti ada 3 bekas bekas yang berbeza bentuk. Okey, isi padu air itu adalah tetap. Jadi apa yang kamu perhatikan? Okey, air berwarna ni mengikut bentuk bekas. Jadi kesimpulannya, cecair mengikut bentuk bekas yang diisinya. Okey, bentuk yang macam gini dia ikut. Bentuk yang bulat begini pun dia ikut. Yang bentuk botol panjang gini, cecair tu pun ikut bentuk bekasnya. Okey, kita masuk kepada sifat-sifat gas. Okey, gas dia mempunyai jisim yang tetap. Mempunyai isi padu yang tidak tetap. Okey, nanti cikgu terangkan ini. Mengikut bentuk bekas dan dapat dimampatkan. Okey. Gas mempunyai jisim. Okey, ini awal eksperimen. 2 biji belon. Okey. Ikat kedua-dua belon itu pada penyedut minuman. Okey, diikat di sini dua-dua ni. Dia sama saiz ya. Okey, kemudian letakkan pita pelekat pada salah satu belon seperti ditunjukkan. Letak satu sini, pita pelekat. Okey, cucuk belon dengan jarum pada pita pelekat. Okey, cucuk. Kena letak pita pelekat lah, kalau kita direct put ni dia terus meletup kan. Okey, jadi bila cucuk, lama kelamaan apa yang kamu perhatikan? Belon yang di B ni, okey, dia kehilangan gas kan. Okey, belon yang dicucuk dengan jarum mengempis dan penyedut minuman menjadi condong. Okey, sini. Maksudnya dia kehilangan jisim lah. Gas yang ini hilang. Jadi
Okey, gas yang ini hilang, jadi dia kehilangan jisim. Okey, gas memenuhi ruang. Okey, kamu isi besen dengan air. Okey, terlangkupkan gelas ke dalam besen yang berisi air seperti yang tunjuk dalam daraja ni. Okay, kamu perhatikan gelas tu. Okey, apa yang kamu dapat perhatikan? Air tidak masuk ke dalam gelas kerana gelas itu dipenuhi dengan udara ni. Cuba kamu buat di rumah. Okey. Udara menghalang air daripada memasuki gelas itu. Sebab di dalam gelas ni ada udara. Sebab tu air tidak masuk ke ruangan ini. Okey, jadi apa kesimpulan yang boleh kamu buat? Gas memenuhi ruang. Okey. Gas mempunyai isi padu yang tidak tetap. Okey, ada 2 buah balang gas. Okey, isi sebuah balang gas dengan gas berwarna. Okey, macam gini. Ini ada 2 balang. Okey, first isi ni dengan gas berwarna. Kemudian tutup balang gas tu dengan penutup. Okey. Letakkan balang gas yang kosong di atas balang gas yang mengandungi gas berwarna. Ni baliklah begini, tutup dia kan. Okey, apa yang kamu perhatikan? Lama-kelamaan. Okey, gas ini akan kamu tarik dulu ni penutup kacanya, tarik keluar. Okey, jadi ni okey, apa yang kamu perhatikan? Gas berwarna merebak dan memenuhi semua ruang dalam kedua-dua balang gas. Jadi apa kesimpulan yang boleh kamu buat? Gas mempunyai isi padu yang tidak tetap. Okey. Dia boleh ni berubah ke sana. Baik. Okey, ini dalam bentuk jadual untuk kita bandingkan sifat-sifat bagi pepejal, cecair dan gas. Pepejal, cecair dan gas. Okey, ini keadaan jirim ya. Keadaan jirimnya dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey, sifat yang kita bandingkan dari segi jisimnya, isi padunya, bentuk dan kebolehmampatan. Okey, jisim untuk pepejal, cecair, gas. Okey, kamu boleh perhatikan ketiga-tiganya mempunyai jisim yang tetap. Okey, dari segi isi padu, sifat dari segi isi padu. Okey, pepejal dengan cecair dia ada isi padu yang tetap. Tapi kalau gas, isi padu yang tidak tetap. Okey. Untuk sifat bentuk. Okey, kalau pepejal dia bentuknya tetap. Kalau cecair dan gas dia mengikut bentuk bekas. Okey, kebolehmampatan. Okey, pepejal dan cecair tidak dapat dimampatkan. Gas dapat dimampatkan. Baik, itu saja